Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi. Welcome back to my channel. Okay, tapi sebelum tu kan, apa-apa pun korang kena buat apa dulu? Korang kena subscribe dulu video aku. Dan kalau korang nak lebih tahu, maksudnya akan ada notification video aku keluar, korang tekanlah butang loceng tu dekat bawah kan, nak baru tahu kalau aku ada upload video. Okay guys, so hari ni aku nak lebih santai sikit. Sebab apa? Aku hari ni terfikir tau untuk share dengan korang kisah misteri yang pernah berlaku pada aku sendiri, pada family aku. Sebab sebelum ni kan aku bahaskan yang pernah berlaku pada orang lain, kisah-kisah pembunuhan. Why not kita stop dulu pembunuhan, kita berbalik pula pada kisah misteri. Tapi aku nak mulakan dengan kisah misteri family aku sendiri. Okay, so untuk pengetahuan korang, aku ni anak orang Felda. Kalau orang Felda ni biasanya dia tahulah memang pindah randah. Betul tak? Anak-anak orang Felda sekalian. Kita orang mula-mula duduk dekat satu, orang panggil perumahan Felda, Kecau 1 di Pahang. Mula kita orang duduk situ. Dan rezeki ayah aku dia naik pangkat. So kita orang pun berpindahlah ke Felda Kecau 8. Masa tu Felda Kecau 8 ni baru je buka. Rumah tu dah siap tapi tak ada penghuninya lagi. Dan kita orang ni adalah penghuni yang paling awal dekat kawasan tu. Satu hari tu ayah aku pun ajaklah kita orang satu family ni untuk tengok-tengok dulu rumah, untuk kemas-kemaskan rumah macam tu lah. Dan esoknya ayah aku pun decide, okay, kita dah siap-siap semua barang kan, apa kata kita pindah je esok. So kita orang pun sama-sama lah pindah ke Kecau 8. Aku still ingat lagi kedudukan rumah aku tu. Dia macam Felda tu kan, dia kat tengah-tengah dia ada satu taman. Lepas tu rumah tu dia dikelilingi oleh rumah-rumah. Dia macam bentuk circle macam tu. So rumah aku tu dekat atas bukit sikit. Dia tinggi daripada rumah-rumah yang lain. Malam pertama kita orang sampai kat sana, setelah penat lah kan. Biasalah kalau orang kemas satu rumah ni memang penat. Kita orang pun spend time lah together, satu family duduk dekat depan TV, tengok-tengok TV kan. Lepas tu mak aku pun pergilah buat air kat dapur. Orang pertama yang terkena gangguan dalam family aku waktu duduk situ ialah mak aku. Mak aku first yang kena. Bila mak aku pergi kat dapur, dia tengah nak buat air lah untuk kita satu family. Tiba-tiba kan dia dengar macam ada satu suara. Bukan suara bercakap ke apa, tapi macam macam tu. Sangat-sangat kuat dan sangat-sangat jelas. Sebab mak aku ni dia bukannya macam kategori yang penakut sangat ke apa, tak. Dia macam dia dengar tu dia simpan je dalam hati. Dia tak cakap kat siapa-siapa lah. Sehinggalah lebih kurang malam ketiga ataupun malam keempat kita orang dekat rumah tu, orang kedua yang diganggu adalah kakak aku sendiri. Kalau kakak aku tengok video ni mesti ingatlah peristiwa ni. Gangguan dia macam ni. Ada satu malam tu lah dia, sebab kita orang ni, abang aku tidur sekali, dua orang tu kan. Aku dengan kakak aku, mak aku dengan ayah aku lah. So setelah aku tidur dengan kakak aku, tepat pukul 2 pagi atau pukul 3 pagi macam tu lah, kakak aku bangun sebab dia nak minum air. Tiba-tiba dia pun dengar macam ada orang buka pipe air tu tau, dekat tandas. Sebab tandas kita orang tu kat tengah-tengah. Dia ada macam ni bilik, tandas, macam tu. So bila kakak aku macam siapa ikut abang aku, ikut bangun kencing ke apa kan. So dah dia dah minum air, dia pun pergilah ke tandas tu. Dia tengok tak ada siapa pun kat situ. Pintu tandas terbuka, lampu terbuka. Dan kakak aku pun beranikan lari ni. Dia pun tutup je lah pipe air tu kan. Dia suddenly tiba-tiba, korang tahu tak, bila dia nak baru je nak lelapkan mata, dia nampak dekat pintu bilik kita orang kat depan tu ada satu orang perempuan yang rambut dia panjang dan berpakaian putih. Kau tahu tak betapa takutnya kakak aku masa tu. Muka dia tak nampak tau, tapi rambut dia memang panjang sangat-sangat. Panjang sangat-sangat. Try lah, dia try untuk kejut aku masa tu. Aku tidur mati lah masa tu kan. Memang tak sedar apa kan. Badan penat sangat. Kakak aku goncang-goncang badan aku. Bangun, dik, bangun. Kakak panggil aku pun adik kan. Bangun. Aku still tak bangun juga. Semuanya okey. Sebab tiba-tiba mak aku masuk dalam bilik. Mak aku buka lampu. So gangguan yang seterusnya adalah gangguan yang berlaku pada aku sendiri. Masa ni kan memang aku bercerita kat korang, memang betul-betul real. Aku betul nampak. First time kot aku kena ganggu macam ni. Masa aku kecil dulu, lebih kurang masa kita pindah tu aku dalam, umur aku 7 tahun kot. Tapi aku still ingat lagi. Aku tengah nangis lah dekat dalam bilik. Biasalah masa kecil-kecil dulu,
kalau mak ayah tak bagi apa-apa, kita akan ada macam tantrum kan, mengamuk lah. So mak aku dengan ayah aku pun bila dah tengok mengamuk macam tu, malas juga dia orang nak layan kan. So aku mengamuk sendiri lah dalam bilik. Aku nangis. Tiba-tiba aku nampak dekat tingkap bilik aku. Sebab bilik aku tu dia menghadap dengan tingkap kan. Aku nampak dengan jelas ada satu objek tangan yang sangat-sangat besar. Aku tak boleh cerita macam mana. Dia macam tapak tangan yang kau tak pernah nampak sebelum ni. Dia buat macam ni. Dia semakin lama, dia semakin naik. Dia semakin naik ke atas. Macam tu. So, bila naik tu aku berhenti sekejap. Tengah nangis ni. Aku berhenti. Lepas tu bila aku berhenti kan, dia turun balik tangan dia. Serius yang besar gila. Dan ada jugalah gangguan-gangguan yang aku dapat bila aku duduk kat rumah dekat Kacau 8 tu. Selain daripada tu juga kan, mak aku pun pernah juga dapat gangguan dekat rumah tu. Selain daripada yang aku cerita first tadi, pernah satu hari tu mak aku bangun daripada tidur, kira nak sembahyang subuh lah kan. Dalam pukul, biasa mak aku 5.30 tu dia dah bangun dah. Dia pun buka lah. Bila bangun dia buka tingkap kan rumah. Dia nampak dekat, korang ingat tak aku cakap dekat perumahan Kacau 8 tu dia ada satu taman dekat tengah-tengah. Mak aku nampak dekat taman tu orang pakai kain semayang, perempuan. Adalah dalam 10 orang tengah semayang dekat taman tu. Siapa nak semayang dekat taman? Siapa guys? Jelas-jelas lah memang bukan orang dah kan. Sampai kita orang satu family demam tau. Bermula daripada mak aku, kakak aku, abang-abang aku. Cuma ayah aku je lah yang tak demam. Lepas tu panggil lah ustaz datang kat rumah tu. Aku ingat lagi. Satu pagi tu aku terbangun. Aku terbangun tu sebab aku dengar suara ustaz tu kuat sangat. Dia keliling lah rumah aku tu. Dia baca-baca ayat dia keliling. Lepas tu dia menghadap dekat belakang rumah aku. Dia tengok je dekat bukit atas tu. Dia pun cakap, "Pergilah. Kau pergilah, jangan kacau. Ni bukan tempat kau lagi. Pergi. Janganlah sebab diorang ni semua nak duduk sini. Nak duduk baik-baik. Kau jangan kacau orang kat sini." Rupanya kenapa rumah aku tu keras masa tu kan. Sebab dekat belakang rumah aku, kalau orang yang pernah tinggal dekat Kacau 8, orang Felda lah, memang dia akan tahu kat belakang rumah aku tu kan dia ada macam satu bukit. Bukit tu tinggi sangat. Aku sampai sekarang pun aku tanya diri aku tahu apa yang ada kat atas bukit tu. Sebab setiap kali aku malam-malam kalau aku lepak kat luar dengan akak aku ke abang aku akan tengok bukit tu macam bercahaya. Macam ada lampu-lampu kereta. Bila aku tanya orang dekat situ, dia orang cakap bukit tu memang tak ada orang naik pun bukit tu. Tambahan pula dekat belakang rumah aku tu kan dia ada satu sungai. Kalau kau pergi dekat pagar, dia ada satu pagar kat belakang tu, memang nampak sungai tu, memang boleh nampak. Dan sungai tu juga memang banyak sangat kes-kes orang yang mati kat dalam sungai. Dia biasanya akan kena benda macam tu orang daripada luar. Korang faham tak? Maksudnya orang yang bukan penduduk dekat situ. Mungkin benda tu dia nak kenal dulu kita kot. Kalau dia tak kenal, dia kacau kot macam mana. Tapi percaya ataupun tak kan, walaupun banyak gangguan lah, aku tak boleh nak cerita kat sini sebab terlalu banyak sangat. Terlalu banyak sangat gangguan-gangguan. Ada yang kecil, ada yang besar. Cuma aku cerita tu yang aku masih ingat lagi lah. Percaya atau tak, kita orang walaupun kena ganggu, mungkin kita orang dah biasa kot dengan gangguan-gangguan tu. Sampai dia pun dah boring nak kacau. Kita orang duduk sana 7 tahun juga tau. Tapi yang peliknya, bila ada je orang baru masuk kat rumah tu, contohnya macam kawan-kawan aku ke, kawan-kawan abang aku, kakak aku ke datang tidur kat rumah, mesti dia orang kena kacau. Sepanjang kita orang duduk sana kan, boleh dikatakan memang banyak kali sangat dengar macam orang panggil lah, dengar orang ketuk pintu lah. Sampai pernah satu hari tu, kita orang dekat depan TV, dengar macam orang bagi salam. Lepas tu ketuk pintu, tak ada siapa pun. Dah banyak kali kena macam tu sampai kita orang dah biasa sangat. Tapi semua tu tinggal sejarah lah. Memang sejarah yang tak dapat nak diulangi lagi. Aku rasa aku dah tak pergi kot tempat tu. Tapi kalau nak melawat boleh lah. Melawat waktu pagi ke siang hari. Kalau malam tu aku rasa aku tak pergi lah. Sebab aku still ingat lagi dia punya suasana dia tu menyeramkan lah. Bagi aku menyeramkan. Tak tahulah sekarang ni mungkin dia dah banyak perubahan kot dekat tempat tu. Tak tahu sebab memang dah lama dah tak pergi. Itu saja cerita aku untuk kali ni. Simple sikit sebab aku saja nak chill-chill dengan korang, nak cerita-cerita dengan korang. So kalau korang ada pengalaman misteri kan, korang share lah dekat bawah, korang cerita. Aku nak tahu juga kan, sebab kisah misteri ni jarang orang tak minat tau. Sonok. Tapi jangan sampai hidup kita diselubungi misteri. Okay, bye-bye. Bye, see you.